أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب التمم بخير، الحمد لله، أما بعد. ويسر لي أمري. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak, yang dihormati pengerusi masjid serta seluruh ahli jawatankuasa masjid, para pegawai masjid, para tuan guru, asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah, kerana sekali lagi Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup, meneruskan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan juga diberikan peluang untuk bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita juga banyak-banyakkan bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi telah memberikan keizinan kepada kita untuk hadir pada malam ini. Kita niat, tajdidkan niat kita, perbaharui niat kita, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala menuntut ilmu. Jadi kita sambung lagi perbahasan kitab muhimmah kita pada malam ini, yang masih lagi baris yang pertama. Minta maaf lah kalau rasa macam apa lambat sangat ni nak masuk baris kedua. Yang ni kira laju lah ni. Kalau kata zaman mengaji dulu ni, Bismillahirrahmanirrahim tu 2 malam pun tak habis lagi. Hak ni kita buat cara mengaji di masjid lah. Kalau kata cara mengaji di pondok ni memang lagi lama, ya. Itulah bezanya kita mengaji di surau masjid dengan orang yang mengaji di tempat pengajian ilmu yang khusus di madrasah, pondok dan sebagainya. Pagi, tengah hari, petang, malam mengaji. Baik, kita masuk kita punya kitab. Kita berhenti semalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan musannif wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi maksudnya dan ke atas ahli keluarga baginda. Ke atas tu apa dia? Masih lagi dengan doa selawat dan salam. Sebab kalau orang mengaji bahasa Arab, waw tu waw ataf, maksudnya masih lagi daripada selawat dan salam tu. Yang pertama kita doa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang seterusnya selawat dan salam tu kita minta turun juga kepada siapa? Kepada alihi.
ahli keluarga baginda Nabi, zuriat Nabi, ponakan, anak-anak, cucu keturunan yang kata ahli bait Nabi ni. Memang ada ahli bait Nabi dari kalangan yang tidak beriman, dikira tetapi tidak beriman lah. Cerita dia tidak beriman, tapi macam pok menakan dia, hak duk lawan Nabi, tetap dikira sebagai ahli keluarga Nabi tetapi tidak beriman dengan Allah. Cuma nak bagi tahu kata apa, ahli bait Nabi ni banyak lagi, ramai lagi hak beriman. Dan cucu keturunan Nabi sampailah hari ini, mereka yang masih ada darah Nabi walaupun dah lama. Sebab itu nasab Ahlul Bait ni mereka jaga. Tu yang ada gelaran di depan nama tu, di pangkal nama ada gelaran tu. Contohnya Al-Habib, contohnya ulama, para habaib. Al-Habib Umar, hak daripada Yaman, Habib Ali, ataupun nama dia Sayyid di depan, Syed. Kalau bahasa Melayu kita tulis Syed kan, S-Y-E-D. Nama yang Syed sekian-sekian bin Syed sekian-sekian, hak tu kalau ikut cara nama tu Ahlul Bait lah. Perempuan pula dia bubuh nama Syarifah di depan, Syarifah sekian-sekian binti Syed sekian-sekian. Lelaki Sayyid, perempuan Syarifah. Ataupun di belakang ada gelaran nisbah, contoh Al-Atas, As-Saghaf, Al-Ba'lawi, Al-Alawi, apa lagi, banyak. Tu antara mereka yang ada darah Nabi. Maksudnya kalau yang betul-betul ada Ahlul Bait Nabi, mereka ada susu galur bin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita takat moyang dia tahu nama, lepas tu tak tahu dah kan, susu galur tu tak ada. Tapi kalau orang yang betul-betul ada darah Nabi ni, mereka akan ada senarai panjang tu keturunan mereka. Sebab tu kita tak boleh saja-saja nak letak gelaran dan mengaku, tak boleh. Dia betul-betul yang ada, insya-Allah dia tahu keturunan dia. Tapi apa yang penting, kita ni semua keturunan Nabi Adam alaihi salam. Itu betul. Baik. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, masih lagi dalam doa ni, wassalatu wassalam tu ala alihi, kepada kita minta selawat dan salam tu turun kepada ahli keluarga Nabi. Maka dari segi nasab, dari segi darah, kita ni bukan Ahlul Bait lah. Kan ada siapa sini nama Syekh depan dia ataupun Sayyid? Mungkin ada, saya tak kenal. Ataupun Syarifah yang bukan saja-saja letak, memang keturunan dia. Maka dari segi nasab, darah kita tak ada. Cuma ulama menyebutkan bahawa dari segi dalam maqam doa yang kita duk baca selalu ni, semua orang yang beriman, lelaki perempuan, termasuklah mereka yang asi, iaitu yang melakukan maksiat kepada Allah, nama kata beriman, termasuk di dalam alihi, termasuk di dalam Ahlul Bait Nabi dalam maqam doa. Kita ni hak kata beriman ni, dari segi darah, dari segi nasab tak ada lah. Tetapi ulama kata dari segi maqam doa, bila kita buat doa lagu ni, selawat dan salam tu turun, minta turun juga kepada siapa? Kepada semua orang yang beriman, termasuklah mereka yang asi, yang melakukan maksiat, pelaku maksiat. Walaupun dia ada dosa dengan Allah, dia boleh dapat doa ini. Dikira sebagai Ahlul Bait Nabi juga dalam maqam doa. Tu. Wa sahbihi ajma'in. Dan juga kita minta selawat dan salam tu turun juga kepada siapa? Kepada para sahabat baginda sekaliannya. Wa sahbihi ajma'in, para sahabat baginda sekaliannya.
Maka selawat dan salam ni kita minta turun kepada junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga minta turun selawat dan salam ni turun kepada Ahlul Bait baginda, dan juga kita minta selawat dan salam ni turun juga kepada siapa? Para sahabat baginda sekaliannya. Sahabat Nabi ni ramailah. Diceritakan bilangan mereka ini tak ada bilangan yang jelas, tak ada bilangan yang tepat. Tapi kata ulama ada yang kata 124,000 orang para sahabat. Ada yang kata 110,000 orang. Macam-macam lah pendapat ulama, tidak dapat nak tetapkan jumlah sebenar. Tetapi ramai 100,000 orang lebih para sahabat, dan mereka ini bertebaran ke seluruh dunia. Yang sampaikan dakwah, merantau sampai ke mana-mana negara, sampai ke negeri Cina. Bahkan tak pelik kalau sahabat Nabi pernah sampai tanah Melayu. Cina boleh sampai, apalah sangat tanah Melayu, kan? Tak pelik sahabat, tapi tak ada catatan sejarah, tak ada rekod tu, tak ada. Tapi kalau kemungkinan tu tak mustahil. Sebab para sahabat baginda ni bertebaran. Maka para sahabat ni terlalu ramai. Dan kita kena ingat, semua sahabat Nabi ni seorang yang jujur. Kita tak boleh kata kita nak pilih sahabat yang kita berkenan je, tak boleh. Macam Syiah kan. Syiah dia cari sahabat yang dia berkenan dengan dia, hak kena dengan dia. Hak mana tak kena dengan dia, neraka belaka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan ada lagi lah, antaranya Abu Hurairah pun sama, hak mereka benci. Tu Syiah lah. Kita bukan macam tu. Ahlu sunnah, semua sahabat Nabi walaupun dari kalangan mereka tu nampak macam biasa-biasa. Sebab sahabat ni macam-macam kategori ada. Ada yang hebat, maksudnya dari segi perniagaan, orang kaya, ada ladang kurma banyak, ada perniagaan. Ada sahabat Nabi yang biasa-biasa aja, maksudnya buat kerja kebun, petani. Kalau kita lah ni duduk pergi motong, kalau buat sawit, maksudnya kerja biasa, nampak lekeh. Tetapi walaupun begitu sahabat Nabi, mereka, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, nak dibandingkan dengan kita lah ni. Bahkan tabi'in yang hebat, maksudnya tabi'in ni adalah generasi yang hanya bertemu sahabat, tu disebut tabi'in. Generasi manusia, ulama yang hanya bertemu dengan sahabat, tak bertemu dengan Nabi, tu disebut tabi'in. Generasi selepasnya yang hanya bertemu tabi'in, tak jumpa dengan sahabat, disebut tabi'ut tabi'in. Tabi'in ni ramailah, cerita panjang. Sekali kata lambat Ustaz nak habis, cepat sikit kan. Jadi itu sebagai information lah orang kata. Banyaklah ramai tabi'in yang mendapat didikan para sahabat. Antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang besar. Dia hidup dengan sahabat Nabi tapi tak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dijaga oleh Sayyidah Ummu Salamah, isteri Nabi. Dia dapat didikan sahabat-sahabat yang besar. Tu antaranya tabi'in. Baik, jadi sahabat Nabi itu. Maka tabi'in yang hebat sekalipun nak dibandingkan dengan sahabat yang biasa-biasa, tabi'in yang hebat ini tidak dapat menandingi kehebatan, kemuliaan sahabat Nabi, walaupun yang paling lekeh di kalangan mereka. Itu bahasa kita. Yang kita nampak macam biasa-biasa kan. Tapi bila kata nama sahabat, mereka ini mulia. Kita jangan hina para sahabat. Jangan sesekali hak ni. Sebab bila kita menyakiti para sahabat ini, seolah-olah kita telah menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kata musannif lagi, amma ba'du.
Apa dia? Adapun kemudian daripada itu. Nah, itu maksud amma ba'du. Apa dia maksud dia? Adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Tu. Nah, kitab Jawi ni kalau baca, dia kena ada tempat dhamir kembali dia tu. Pi ke mana? Mereka itu mana? Kena tahu. Kat sini dia kata apa? Adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Itu tu mana? Sebab kalau kita tengok ayat penuh dia, ada ayat yang amma ba'da dhalika. Dia ada tempat kembali dia. Maka tempat kembali amma ba'du tu, kemudian adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mana? Kemudian daripada basmalah hak kita baca mula-mula tu, bismillahirrahmanirrahim tu. Kemudian daripada mana? Hamdalah. Hamdalah ni apa? Ringkasan daripada alhamdulillah, disebut sebagai hamdalah. Jadi kalau kita jumpa kat mana-mana nanti, hamdalah maksudnya alhamdulillah. Kemudian daripada itu, daripada mana lagi? Selawat dan salam tu. Maka kemudian daripada itu, maka. Kalau orang mengaji bahasa Arab, amma huruf syarat, tiap-tiap huruf syarat berhajat kepada jawab. Maka jawab dia mana? Maka. Maka inilah. Maka inilah apa? Inilah barang yang ada di kepala otak tuan musannif, atau barang yang dia nak sebutkan tu. Hak kata sebut inilah tu. Maka inilah, iaitu barang yang ada di kepala otak dia. Apa yang dia nak sebutkan? Barang yang ada dalam hati dia. Apa yang dia nak tuliskan tu? Apa yang dia nak sebutkan tu? Inilah tu. Maksud tu. Maka inilah suatu muhimmah. Apa yang dia nak sebut tu, tuan musannif hak duk ada dalam kepala otak dia tu, yang duk ada dalam hati dia tu, yang dia nak sebut di mulut tu, apa dia? Muhimmah. Suatu muhimmah. Saya sebut dah sebelum ni, muhimmah ni apa? Suatu perkara yang amat penting. Suatu perkara yang penting, muhim ataupun muhimmah, perkara yang penting. Jadi tuan musannif tu nak kata apa? Di awal-awal lagi kitab dia bagi tahu dah, inilah apa yang aku nak bagi tahu kat Mika ni, apa yang aku nak cerita kat Mika ni, suatu muhimmah, suatu benda yang penting. Bila kata benda penting, kena perhati molek, kena teliti molek, kena dengar molek, kena perembang dengar. Dan muhimmah tu apa pula? Yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Hak kata apa yang takut sangat tu, hak tuan musannif nak tulis tu apa dia? Yang barang itu adalah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Benda penting hak tuan musannif nak cerita ni, satu benda yang sangat-sangat ditakuti oleh perempuan yang bersuami. Jadi orang perempuan tak bersuami, tak payah fikir lagi lah. Hak kena jaga-jaga adalah perempuan yang bersuami, isteri orang. Apa dia? Iaitu apa? Tu kata nak tahu juga tu. Apa dia yang kata iaitu tu? Perkara-perkara yang ditakuti oleh perempuan yang bersuami itulah. Apa dia? Mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Orang perempuan hak yang benda penting, hak dia duk takut sangat tu, hak kata bersuami tu, benar apa? Bila mana kalau dia mengerjakan pekerjaan ataupun perbuatan yang boleh jadi derhaka kepada suaminya. Orang perempuan dia ada rasa gerun tu. Kalau orang perempuan, seorang isteri ni, dia nak jaga betul-betul, dia takut perkara yang dia buat tu boleh jadi derhaka kepada suaminya. Bila dia dengar benda ni, dia rasa kena dengar dan dia rasa takut. Maka
maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu, iaitu perempuan yang mana? Yang kata takut jadi derhaka tu kepada suami dia tu, belajar. Dah kata, bila kata takut ke, bila rasa takut, rasa gerun mai tu, maka wajiblah bagi perempuan tu belajar. Belajar. Macam malam ni kan, dia takut, dia kena main mengaji, kena tahu benda apa. Hak tak menikah lagi pun kena tahu, sebab sebagai persediaan. Sebab kadang-kadang tu perbuatan yang kita buat kepada suami tu kadang-kadang nampak biasa je, rupa-rupanya di sisi Allah Ta'ala, di sisi agama kita adalah perkara yang dosa kan. Takut-takut kita rasa tak apa kot, tak, kena mengaji. Tu dia kata kena belajar, bukan kata takut saja. Takutnya tapi mengaji malah. Takutnya tapi taubat tak mau. Duk takut masuk neraka tapi sembahyang pun tak mau, tutup aurat pun tak mau, duk takut saja tak jadi. Maka Tuan Musannif kata apa? Wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Dan juga bukan kata belajar sahaja, kena tahu hukum-hukum berkenaan dengan yang kata boleh jadi derhaka kepada suami itu. Kena tahu hukum hakam tentang benda tu. Supaya apa? Supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Tujuan mengaji itu supaya apa? Supaya bila dah mengaji kita tahu. Bila kita tahu, tak boleh buat rupanya lagu ni. Rupanya walaupun benda ni nampak simple, rupanya tak boleh. Maka bila kita dah faham, kita tak buat, maka kata ulama, supaya terpelihara segala amalnya, amal si isteri itu yang kebajikan, iaitu pahala-pahala amalan sunat dia tu. Kita takut esok ni kita duk buat benda-benda baik dalam agama, tapi dalam masa yang sama lawan suami pun boleh tahan. Maka ulama kata nak jaga benda ni. Kalau tidak, kita sembahyang sunat, puasa sunat, buat sedekah dan sebagainya, tapi lawan suami pun sama naik, maka tidak ada erti di sisi Allah Ta'ala kan. Tu laju tak terang ni, laju kan. Dah masuk banyak baris tu. Berapa dah? 8. Kata Tuan Musannif lagi, dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Tujuan apa lagi? Kata belajar dan kena tahu tu. Kata Tuan Musannif, supaya apa? Beroleh manfaat akan dia, akan si isteri tu pada hari akhirat. Sebab apa nak boleh manfaat di hari akhirat? Orang perempuan kena jagalah, sebab suami dia ni boleh dikatakan sebagai segala-galanya lah bagi dia. Bahkan bila dengan suami nak dibandingkan dengan mak ayah dia, dia kena dahulukan suami dia. Ini yang Nabi pesan. Hak suami tu dah jadi dah nombor yang pertama. Walaupun mak ayah dia yang bela dia daripada kecil apa semua sampai besar, bagi menikah, bila kata menikah, maka suami dia ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nak dibandingkan dengan mak ayah dia. Bukanlah bermaksud kalau kata menikah lupakan mak ayah, bukan. Tapi nak bagi tahu kata apa? Kedudukan suami itu. Maksudnya apa? Bila bertembung dua arahan mana nak kena dahulukan? Suami lah. Contoh baru menikah duduk dengan rumah mentua si suami ni. Duduk rumah mentua. Bila duduk rumah mentua lama-lama, payahlah, orang kata tak ada privacy. Kan? Tak ada privacy. Nak main naci kejar-kejar pun tak boleh dalam rumah mentua. Takkan nak main ciligan dalam rumah mentua. Kan? Baru menikah. Kemudian kita nak jaga sama ipar dua orang perempuan. Kita duduk sekali ke, mereka kena jaga aurat lah. Mereka pun sebenarnya rimah jugalah. Orang kata hari-hari pakai tudung dalam rumah, tapi tak ceritalah kat kita, betul tak Imam? Jadi bila kita rasa lagu tu nak ambil win-win situation ni, kita pindah rumah. Tak duduk rumah mentua, kita pindah rumah lain lah. Suami dia kena ikut lah. Tiba-tiba mak dia kata, tak boleh ikut, duduklah dengan mak. Ketika itu peranan isteri ni nak ikut siapa Imam?
Ikut suami dia lah. Walaupun mak dia yang melahirkan dia, yang menatang bagi minyak yang penuh, tetapi bila arahan suami kata ikut kita pindah rumah, duduk rumah lain, mak dia tak boleh bagi arahan. Main duduk dengan mak lah. Kalau tak duduk dengan mak jadi anak derhaka. Boleh ke macam tu cikgu? Tak boleh. No? Tu maksudnya masa tu kedudukan suami tu kena dahulukan suami. Tak boleh dah nak tahan-tahan. Kalau hang pi ikut suami hang tak sayang mak tu, dia boleh ke lagu tu? Tak pasal-pasal pula kan? Tak boleh. Jadi makna kata apa? Benda ini nak bagi kita kata apa? Memberikan manfaat kepada si isteri ini pada negeri akhirat. Sebab apa? Di hari akhirat kelak, kalaulah dia derhaka kepada suami dia, maka tidak ada makna di hari akhirat kelak. Allah tak Tuan Musannif kata apa lagi? Kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakakan suaminya. Sebab ada seksaan-seksaan, azab-azab Allah Ta'ala yang telah disediakan kepada si perempuan yang bersuami itu, yang derhaka kepada suaminya di dalam dunia ini. Dalam dunia ini pun dah ada dah hukuman-hukuman dia. Maka itu tak ada maka dalam kitab tu, tambah sikit lepas pada di dalam dunia ini tu, tambah maka ke atas dia tu. Maka pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah bagi hukuman, pada hari akhirat kelak lagi-lagilah akan menyesal, sangat menyesal. Perempuan yang macam mana? Yang derhaka kepada suaminya tu. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya bila dah di hari akhirat, dah masuk alam kubur, tidak ada guna lagi menyesal walaupun air mata darah sekalipun. Dan duka citanya tak ada berguna dah. Nak sesai pun tak guna dah. Nak sedih, nak duka cita tak guna dah. Di mana? Pada waktu itu. Itu mana? Iaitu di akhirat. Tak ada guna dah sesal, duka cita pada waktu itu, iaitu di hari akhirat kelak tu. Tak ada guna dah. Maka sebab itulah kita belajar ilmu ini supaya kita nak tahu jenis-jenis perbuatan yang mungkin bagi kita tak ada apa, tetapi di sisi agama tak boleh. Tu. Habis. Kata Tuan Musannif lagi, i'lam. I'lam. Apa dia? Artinya ketahui olehmu. I'lam ini maksud dia apa? Ketahui olehmu. Olehmu tu siapa? Kita. Saya hak duduk di depan ni, hak semua hak duduk ada dalam dunia ni yang kata mukallaf ni kena tahu ilmu ini. Bahawa sungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama. Beberapa. Saya kadang-kadang terajuk juga cara tok guru saya kalau dia baca beberapa tu, dia jadi beberapa. Kalau macam tak kala tu, dia jadi tak kala. Kadang-kadang terajuk juga. Jadi kata Tuan Musannif, ketahui olehmu, terutamanya orang perempuan yang bersuami inilah, sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitulah apa? Yang kata derhaka kepada suami itu setengah daripada dosa yang amat besar. Bukan kata dosa besar, dosa yang amat besar. Ulama telah mengeluarkan fatwa orang perempuan yang derhaka kepada suaminya itu daripada perkara yang setengah daripada dosa yang amat besar. Tu kena beringat tu. Dia cerita awal-awal lagi. Jadi derhakalah ia si isteri tu sebab ni maksudnya nak ceritalah apa dia hak yang kata boleh jadi derhaka tu.
jadi derhakalah ia si isteri itu sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada di wati atau lainnya. Tu yang kata setengah daripada dosa besar, hak mungkin nampak biasa itu, apa dia kata tu musannif, jadi derhaka sebab menegah. Menegah ni apa? Menghalang, melarang. Tu. Nah, dia tegah apa? Dia tegah suami dia ni daripada mengambil kesukaan sama ada di wati atau lainnya. Dia tegah suami dia tu mengambil kesukaan apa-apa suami yang suka yang ada di tubuh dia tu. Antaranya apa? Sama ada di wati. Wati ni maksud dia apa? Wati ni maksudnya bersetubuh. Nah, si isteri suami berkeinginan nak nak wati isteri dia tegah. Ini termasuk di dalam dosa yang amat besar kalau tak ada apa-apa masalah lah. Kalau orang kata apa, ABC Allah bagi cuti, tak apalah nak halang, tak boleh kan, nak wati tak boleh. Atau lainnya, yang kata lainnya tu apa? Seperti menegah ia si isteri itu akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Yang kata menegah tu macam mana? Satu, dia tak mau suami dia mendatangi dia, saja-saja tak mau, maka berdosa besar. Yang lainnya kata tu musannif lagi, seperti apa? Seperti contohlah, maksudnya dia datangkan contoh, seperti si isteri ni menegah suami dia menjamah. Ini bahasa belah sana. Menjamah ni, kita faham menjamah ni makan lah, makan lah. Tapi menjamah kat sini maksud dia pegang. Pegang. Dia tegah suami dia ni, suami nak pegang dia tak mau bagi. Dan menyentuh. Menyentuh ni dengan jamah ni apa beza? Jamah ni khusus, maksudnya lebih kepada pegang pakai tangan. Bila sebut pegang pakai tangan, ada orang pegang pakai kaki? Tak ada. Jadi jamah ni khusus, dan menyentuh dia lebih umum. Sentuh ni guna siku boleh, guna bahu boleh, guna kaki boleh. Hak tu kata sentuh tu, maka jadi derhaka. Sebab apa? Sebab dia tegah suami dia. Suami dia nak cuek sikit tak bagi, maka berdosa besar. Suami dia nak sentuh sikit, maka dia tak bagi. Tu dia kata apa? Pada barang tempat daripada badannya. Suami nak cuek sikit di bahu tak beri, maka berdosa. Suami nak melawak sikit, nak cuek di pinggang tak beri, berdosa. Tu. Jangan duk rasa tak apa. Kadang-kadang biasalah suami nak melawak, tapi dia tak mau bagi. Dia tak mau bagi, dia rasa macam jadi gain. Kan? Jangan duk buat macam tu lah. Tu. Nampak mudah je tu, tapi boleh jadi berdosa besar sebab menegah ataupun menghalang suami dia itu nak pegang ataupun nak sentuh daripada mana-mana tempat di badan si isteri itu. Demikian lagi kata Dr. Musannif berapa dah? Tak masuk Demikian lagi tu maksudnya apa? Sama pada pihak yang dikatakan sebagai derhaka tu maksud dia, ataupun ciri-ciri derhaka tu. Demikian lagi derhakalah ia isteri itu sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya, sama ada suami itu hadir atau ghaib. Jadi derhaka pula si isteri itu, antaranya yang lain apa dia? Sebab keluar daripada rumah tanpa izin suami, sama ada suami itu hadir. Hadir tu maksudnya ada di rumah, ataupun ghaib, tak ada di rumah. Dia keluar daripada rumah tidak minta izin suami, maka termasuk di dalam dosa yang amat besar. Suami ada hadir ni maksudnya suami duduk dalam rumah. Contoh suami tengah tengok TV, dia keluar gitu je.
tak cerita apa kat suami, maka derhaka dosa besar. Atau ghaib, atau suami dia ghaib. Ghaib ni tak ada lah, pergi kerja ke, pergi mana-mana ke, dia keluar rumah tanpa izin suami, maka dikira sebagai berdosa. Ni kadang-kadang orang perempuan dia nampak tak apa, takkan suami tak bagi. Bukan. Kok mana pun kena cerita. Ada izin yang khusus, ada izin yang umum. Tu. Lah ni mudah. Kalau suami tak ada di rumah, ghaib, tak ada di rumah, ada SMS, WhatsApp, beritahu kat suami, kata hari ni nak keluar pi pasar raya, ni reunion apa ni, kawan sekolah ajak keluar. Suami dia pun kata boleh pi, tak ada masalah, jaga diri elok, pakai elok-elok, keluar. Contoh senang. Maka kat sini kita nak sebutkan kata apa, ada permintaan ataupun izin yang khusus dan umum. Kalau yang khusus, dia kena minta selalu. Dia nak buat, dia kena minta. Dia nak buat, dia kena minta. Ada juga izin yang umum, maksudnya nak pergi kedai kan, nak pergi kedai. Jadi dia bagi tahu dah kat suami dia, bang, faham lah pagi-pagi ni memang akan pergi kedai. Maka suami dia pun bagi, tak apa, boleh pergi. Jadi esok dia pergi kedai, tak payah minta lah. Kan, tak ada lah hari-hari duduk mesej kata nak pergi kedai, nak pergi kedai, nak pergi kedai. Padahal kedai depan tu je. Kan, tapi kok mana pun kena minta. Cuma hak ni lebih umum. Tahu dah. Nak keluar depan tu Ustaz. Tahu dah. Suami dia memang akan bagi. Jadi hak ni minta sekali sudah. Maka suami tak ada masalah. Tapi yang khusus maksudnya nak pergi tempat-tempat lain lah. Kebiasaan selain daripada kebiasaan. Hak tu kena minta, setiap kali nak buat kena minta. Tu. Maka kena minta izin. Jangan kita rasa bila suami tak ada, tak apa, keluar pun. Sebab kadang-kadang tu suami dia ni, antara sebabnya lah kenapa kena minta izin juga walaupun keluar rumah, walaupun suami tak ada. Kalau ada di rumah, mungkinlah kita kata suami tu berhajat kepada dia. Ni kalau suami tak ada kat rumah, pergi kerja, kan, kita kata nak minta buat apa. Antara hikmah dia, selain daripada perintah agama, antara hikmah dia, sebab contohnya bila suami emergency kena balik rumah, minta nak cari dokumen ke apa kan, si isteri keluar rumah tak beritahu suami, balik rumah kawan ni nak file apa ke benar tak lupa. Yalah, orang lelaki ni cari barang tak usah jumpa. Bagi tahu kat mak. Mak kata kalau aku jumpa lagi sakit hang. Kan, selalunya mak kita akan jumpa barang, kita cari tak jumpa. Kan, itu makna kata mak kita ni ada mata Superman ke apa, boleh nampak. Kan, padahal tempat tu kita pi dah, cari dah tak sat ni di situ. Mak kita pi sekali ambil ni hang tak nampak. Jadi bila suami ni balik, dia nak, contohlah dia tertinggal barang, dia kalut-kalut ni, tiba-tiba sampai rumah suami isteri tak ada. Tu antara hikmah je kenapa kena minta izin juga. Kalau dah habaq awal-awal, kata-kata dia keluar dengan kawan, tak apa, suami dia faham dah. Ataupun suami dia ni baru pergi ke laut offshore ataupun berlayar berbulan-bulan, masuk operasi hutan berbulan-bulan, lepas tu nak balik ke rumah, nak balik ke rumah, dia tak habaq apa pun kat suami dia. Suami dia ni pun dengan harapan balik-balik jumpa isteri, sampai rumah tak ada, isteri dia baru keluar dengan kawan jalan-jalan. Apa perasaan suami ketika itu? Kalau bagi tahu minta izin, tak apalah. Jadi yang kata kena minta izin ni pada perkara yang dibenarkan syarak, maksudnya kalaulah benda-benda yang darurah, benda-benda yang darurat, contohnya anak sakit, anak sakit kena pergi beli ubat, suami tak ada kursus, maka dia boleh keluar rumah tanpa izin sebab nak beli ubat ataupun beli makanan.
Tak ada siapa yang boleh tolong beli, maka suami pun tak ada, kursus berbulan-bulan tak boleh balik, maka dia dibenarkan keluar rumah tanpa izin sebab benda yang berhajat betul. Tu tak apalah. Tapi kalau saja-saja tu tak boleh, sama sekali dilarang oleh agama, jadi berdosa besar. Tu kita perhabis sikit lagi. Atau keluar ia kepada majlis zikir. Yang jadi derhaka tu lagi, kata Tuan Musannif, si isteri ni keluar tanpa izin ni ke mana? Keluar ia isteri tu kepada majlis zikir atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Termasuklah juga si isteri ni tak boleh keluar rumah tanpa izin kalau pergi ke majlis zikir sahaja ataupun ke majlis ilmu yang bukan belajar ilmu fardu ain. Tetap tak boleh keluar, walaupun kita kata benda baik ni, tetap tak boleh keluar kalau tak ada izin suami. Majlis zikir contohnya hari ni, esok ada majlis zikir munajat di masjid ni, maka dia keluar rumah, dia duk berasa benda baik ni, tak minta izin pun tak apa, tak boleh. Walaupun benda baik, tetap kena minta izin. Abang nak minta izin, esok nak pergi sekian-sekian, insya-Allah suami bagilah, takkan tak bagi kan. Tapi nak beritahu kata apa? Kepentingan minta izin tu dulu, walaupun dalam nak pergi ke tempat yang baik sekalipun, atau kepada majlis ilmu yang bukan fardu ain. Bila sebut kata yang bukan fardu ain, maksudnya ilmu tu ilmu jenis apa? Contohnya bukan fardu ain, apa dia? Hari ini mengaji tafsir, hari ini mengaji hadis yang bukan fardu ain yang saya sebut dah sebelum ni. Ilmu fardu ain tu ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak ni. Selain daripada ilmu yang 3 ni dikatakan sebagai bukan fardu ain ataupun disebut juga sebagai ilmu fardu kifayah. Bila kata ilmu yang bukan fardu ain, tetap wajib minta izin suami nak pergi mengaji hadis ke, nak pergi mengaji tafsir ke, nak pergi mengaji sirah ke, wajib minta izin walaupun majlis ilmu yang kita kata baik, tapi di sini kata Tuan Musannif yang bukan fardu ain. Wajib minta izin. Kan kata Tuan Musannif lagi, tetapi wajiblah atasnya isteri itu keluar supaya belajar langkau, maka tiada derhaka ia. Tadi kata derhaka kan kalau keluar rumah tanpa izin. Kat sini Tuan Musannif kata apa? Maka tiada derhaka ia isteri itu keluar. Dia ada atas tu, tanda atas tu, tanpa izin. Keluar tanpa izin. Maka tiada derhaka ia isteri itu keluar tanpa izin kerana belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Kat sini Tuan Musannif kata apa? Tak jadi derhaka kalau si isteri itu keluar rumah tanpa izin kerana apa? Kerana belajar hukum haid, nifas. Haid dan nifas ni ilmu fardu ain lah, termasuk dalam ilmu fiqh. Maka tidak jadi derhaka kalau rumah tanpa izin, kalau nak pergi mengaji ilmu yang fardu ain, antaranya bab haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Tak jadi berdosa kalau keluar rumah tanpa izin. Dengar-dengar hari ni ada ustaz nak ngajak bab haid, bab nifas, maka kita pun pi. Bila kita pi tu tak minta izin suami, tak dikira berdosa. Tetapi wajiblah, ataupun kita kata bahkanlah, tetapi wajiblah atasnya isteri itu keluar supaya belajar isteri itu akan segala fardu ain itu. Kata ulama, bahkan wajib pula keluar. Bukan kata tak minta izinnya, bahkan wajib keluar. Sebab apa? Nak belajar ilmu yang fardu ain itu. Dan haramlah atas menegahkan isterinya daripada keluar. Bahkan suami ni jadi haram pula kalau dia menegah suami dia, menegah isteri dia ni keluar nak pergi mengaji ilmu yang fardu ain ni, kerana ia hendak menuntut fardu ain.
Kerana si isteri itu hendak menuntut ilmu yang fardu ain. Jikalau tiada ia alim. Jadi haram, suami ni jadi haram tegah si isteri keluar dari nak pergi mengaji ilmu fardu ain kalau tiada ia alim. Maksudnya kalau suami itu tidak alim, tidak pakar dalam bidang tu. Contohnya bab tauhid, dia tak alim pun bab tauhid. Bab fiqah pun tak alim, cukup-cukup makan, pelepas diri sendiri je. Bab tasawuf pun sama. Maka bila dia tak alim tiga-tiga ilmu yang fardu ain ni, dia tidak boleh tegah isteri dia kalau nak kata nak keluar. Dia kata, abang, hari ni ustaz ada mengajak tauhid di surau, di masjid. Saya nak pi nah. Tak sodok pi. Suami dia tegah. Maka ketika itu suami dia dalam keadaan suami dia sendiri tak boleh ajak isteri dia. Maka kalau dia tegah masa itu, haram ke atas si suami itu. Hang kena dengar cakap aku, tak boleh keluar rumah tanpa izin. Maka tak terpakai dah masa tu. Suami nak tunjuk kuasa veto, kena dengar cakap aku, tak boleh keluar rumah. Maka kalau dia tak alim, dia tak boleh larang, bahkan jadi haram. Isteri dia keluar rumah juga, tak dikira berdosa. Tu kalau kata dia tak alim ilmu tu. Adapun jikalau ada ia suami tu alim. Ni. Kalau suami dia tu alim, dia kata, abang, saya nak keluar asal pergi masjid, ada ustaz main mengajak fiqah. Ngajak fiqah contohnya. Kemudian suami dia tanya, ngajak fiqah bab apa? Bab taharah, bab bersuci. Tak payah duduk pergi, sebab saya pun boleh ngajak main duduk rumah, ngaji dengan saya je. Maka ketika itu dia kata apa? Nescaya wajiblah atas si suami itu mengajar akan isterinya itu. Bila kata dia alim bab tu, wajib atas dia pula mengajar isterinya itu. Maka ketika mana? Ketika suami dia tu boleh ajar isteri itu, haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Jadi ketika suami dia tu boleh ajar dia bab tauhid, bab fiqah, bab tasawuf, maka ketika itu haramlah kepada seorang isteri ni keluar daripada rumah. Tak boleh. Jadi haram. Lagi derhaka lah ia, maka dia disebut sebagai isteri yang derhaka sebab keluar rumah dalam keadaan suami dia tu boleh ajak dia. Faham no? Kalau suami tak boleh ajak dia, suami pun dia kata cukup-cukup makan, abang ni pelepas diri sendiri boleh lah, nak ajak orang tak lepas pi dah, maka dia tak boleh larang isteri dia keluar pergi mengaji ilmu yang fardu ain. Kalau dia larang, dia berdosa. Suami tu berdosa. Tu penting kata ilmu fardu ain tu. Dan kita habis sikit. Dan jadi derhaka pula sebab apa dah nak jadi panjang pula huraian, kita berhenti situ lah. Kita berhenti kat situ. Dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya tu. Kita berhenti situ deh. Thumma qala, kemudian kata, dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kira banyak tu banyak baris kan. Tu dah kata muqaddimah ni dia biasalah, dia lama sikit. Bila dah masuk dah tengok sampai nak habis dah. Satu muka ni. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi bila ayat bila? Nanti mesej lain. Kita berhenti situ insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau kata terkasar bahasa, mengguris perasaan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya itu datang dari Allah Ta'ala. Aqul qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsha' wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldan 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.